إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Malam ni sambung kita pengajian kitab Musalli, Muniatul Musalli, muka surat 14. Muka surat 14 10 daripada atas 14 Jawi 10 daripada atas. Rumi muka surat 40. Ya, Rumi 40. Rumi yang tu apa? Dia lain sikit kan? satu yang kiblat kita dah bahas berkaitan, kita membahaskan huraian huraian berkaitan dengan perkara yang menyempurnakan sembahyang tu. Yang pertama yang kita bahas adalah ilmu. Sebelum sembahyang kena ada ilmu. Dan ilmu tu pula dia terbagi kepada 3. Kena tahu yang mana fardu, yang mana sunat. Yang kedua, wuduk pada wuduk, fardu dan sunat pada wuduk. Yang tadi fardu dan sunat pada sembahyang. Yang ketiga, mengetahui tipu daya syaitan. Kena tahu juga. Kemudian yang kedua tu, adapun kesempurnaan wuduk tu 3 perkara lagi nak sempurnakan wuduk. Betul lah. Yang pertama, suci hati daripada khianat. Oh, ya, betul. Yang kedua, suci badan daripada dosa. Yang ketiga, sempurna basuh anggota wuduk. Maknanya jangan lebih-lebih. Bukan kita perhatikan luaran je, dalaman pun. Ini betul dia kata kat sini, huraian perkara yang menyempurnakan sembahyang. Tak boleh tengok luar je lah, luaran je. Kalau tengok luaran aja, memanglah luaran semua orang boleh buat. Semua orang boleh basuh muka, tangan, kepala, kaki. Semua orang boleh sembahyang berdiri, rukuk, sujud. Semua orang boleh buat. Tapi perbezaan dia tu, nak tahu beza dia bukan semata-mata buat luar, dalam sekali. Dia nak cerita dalam sekali dah ni. Lepas tu pakaian pula, kita bahas yang lepas. Pakaian, iaitu pakaian tu sempurnanya pertama halal. Maksud pakaian tu halal tu maksud bukan curi. Dan halal juga maksud kalau dia buat daripada kulit yang disamak. Kalau dia buat pada kulit lah, itu kita tak faham pun yang lepas tu bab tu kan. Halal tu maksud pertama bukan beli dengan duit curi. Itu yang pertama. Bukan curi pakaian. Itu yang kedua. Jika pakaian tu daripada kulit, pastikan ianya disamak. Okey, itu maksud halal.
yang keduanya suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Pakaian tu kita pun dah bahas panjang, iaitu ada najis yang dimaafkan pada sembahyang, ada najis yang tak dimaafkan pada sembahyang. Yang ketiga, bahawa ia muafakat dengan sunat. Muafakat dengan sunat lah. Ada dua maksud muafakat dengan sunat. Maksud yang pertama, pakaian dari segi khusus. Yang kedua, secara umum. Yang umum adalah pakai bersih, kemas, itu sunnah umum. Khususnya, tengok Nabi suka warna apa, Nabi pakai jubah apa sebagainya. Itu yang khusus untuk dapat kesempurnaan sembahyang. Yang keempat lah kiranya, walaupun tak ada nombor tu, kira yang keempat lah. Yang keempat, memelihara waktu. Itu kesempurnaan dalam 3 perkara. Pertama, bahawa ada ia mata engkau melihat matahari. Maksudnya nak sembahyang tu bukan sekadar sembahyang aja. Sembahyang tu nak tahu masuk waktu, kita tengok matahari, tengok apa, bayang-bayang dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita tak boleh nak amal sebab kita duduk tengok jam. Tapi sebenarnya asal usulnya, setiap kali nak sembahyang kena tengok matahari ataupun kena tengok bayang-bayang. Kemudian yang keduanya, telinga tu dengar azan untuk dipanggil, sentiasa dengar aja terus pergi, sebagai kesempurnaan sembahyang. Nak dapat sembahyang tu, kesempurnaan waktu tu. Yang ketiga, hati kamu memikirkan janjian bagi waktu. Hati kamu janjian bagi waktu macam mana? Waktu tu masuk apabila kita tengok bayang-bayang. Bila kita fikir pasal bayang-bayang, kita mestilah fikir pasal matahari, besarnya matahari, Allah menjalankan matahari dan sebagainya. Semua tu kita duk perasan, kita duk perhati aja. Jadi oleh sebab tu dapatlah kita kesempurnaan sembahyang dari segi waktu. Tu tujuannya ni, cerita ni bukan luar je, dalam je. Kemudian baru masuk kiblat kan. Kiblat pula. Kata pengarang, adapun menghadap kiblat, memanglah kita tahu syarat sah tak menghadap kiblat, tak sah sembahyang, kita tahu. Tapi nak kesempurnaan kiblat tu, dia kata untuk mendapat kesempurnaan kiblat adalah dalam 3 perkara. Samalah macam sebelum ni pun, dari segi zahir dan dari segi batin. Yang pertama, bahawa engkau hadap kiblat dengan dadamu. Ini zahir lah. Ini kita dah bahas dah, ini zahir. Jadi secara zahirnya, luarannya, dada mesti menghadap kiblat. Secara luarannya, dada tu mesti menghadap kiblat. Kalau dada tak menghadap kiblat, maka tak sah sembahyang. Sama ada dia tak sengaja ataupun dia sengaja, tak sah. Jadi dada ni penting menghadap kiblat. Dada penting. Sama ada dia tak tahu lagi, mula dia yakin menghadap kiblat ke situ, tiba-tiba rupa-rupanya kiblat ke lain, kena sembahyang balik, kena qada balik kalau dah lepas. Jadi menghadap kiblat ni, mungkin kita sangka kita tak ada masalah. Mungkin kita sangka kita biasa buat menghadap kiblat ni okey. Tapi sebenarnya cuba perhati balik. Saya selalu sebut, kalau dalam bab solat ni, kerana kita nak buat sampai mati, dan solat ni berlaku pada tiap-tiap hari dan berkali-kali, dan dia ada wajib, dia ada sunat, solat wajib. Jadi kalau boleh kita buat sungguh-sungguh lah, bukan sekali-sekala. Sungguh-sungguh macam mana? Dari segi contohnya wuduk, pastikan betul-betul lah wuduk tu sempurna, sebab kita nak ulang benda yang sama. Dari segi bacaan tahiyat, bacaan Fatihah dan sebagainya, buat sungguh-sungguh lah, sebab kita nak ulang banyak kali. Kalau tidak rugi, sebab kita akan baca bacaan yang sama setiap kali. Fatihah yang sama setiap kali. Kalau awal-awal tu salah, kalau Fatihah kita memang dah salah, mana salah sampai mati. Sebab dia ulang. Kalau kita katalah zakat fitrah, dia ada sedikit buat kesalahan tentang zakat fitrah, dia dosa sekali tu je lah tayang zakat fitrah tu. Lepas tu tahun depan pula sekali, kalau dia buat salah lagi, tahun depan lagi sekali. Jadi taklah banyak sangat. Kalau dia buat salah haji, sekali tu dia lagi haji seumur hidup dan dia buat salah, sekali tu je lah dosa.
Tapi dalam sembahyang, kalau dia buat salah, dia akan sentiasa buat salah. Sebab sembahyang ni banyak kali. Sebab tu kena betul-betul. Jadi dada ni kalau boleh perhatilah sikit dada kita ni. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita ingat dada kita dah menghadap kiblat dah. Cuba ya ke? Ya ke? Kalau kita kata ya, yakin, tak apalah. Cuma perhatilah ketika kita nak sembahyang, nak takbiratul ihram, perhati kiblat kita. Perhati dada kita duduk kat mana. Lepas tu ketika rakaat pertama, perhatilah rakaat kedua, perhati rakaat ketiga, perhati rakaat keempat, perhati. Sebab apa saya sebut perkara ni? Sebab kaya pergi mana-mana pun mesti ada orang sembahyang tak menghadap kiblat. Bunyi pelik, tapi itu terjadi. Di mana? KL ada, Selangor ada, Kuantan ada, Gambang ada. Mana lagi yang saya pergi area ni? Semua ada. Ni Sungai Koyan ada. Tu yang saya dah pergi dalam beberapa bulan ni, dan tahun ni lah kita kata. Kamera Highland ada. Tapi bukan kamera sangat pun, kat bawah ni lah. Apa nama, bawah pada tanah rata lagi ada. Semana-mana pergi semua ada. Yang itu sembahyang tak menghadap kiblat. Takkanlah ada orang sembahyang tak menghadap kiblat. Iya, dia sembahyang, cuba perhati dada dia duduk mana. Sebab apa? Dia tak perhati rakaat pertama, dia tak perhati ketika nak takbir, dia tak perhati. Dia ingat duduk kasar tu menghadap kiblat lah. Kadang-kadang Allah cipta kita ni tak sempurna. Maksud tak sempurna tu, kadang-kadang telinga kita lain sikit. Tak adalah besar kecil, tapi kalau kita perhati betul lain. Kadang-kadang mata kita sepek sikit. Kalau tengok sekali lalu tak perasan. Tengok sungguh-sungguh, mata aku sepek sikit kat sini. Contohnya, misai kita tebal sebelah. Itu menandakan ketidaksempurnaan kita Allah buat. Tapi tengok sekali lalu perfect. Tengok sungguh-sungguh, perhati. Dia je tahu diri dia. Kadang-kadang kaki dia pendek sebelah. Tak adalah pendek sampai macam tu, tapi sikit je. Dia tahulah masa di jalan tu, kenapa aku macam ni? Rupanya pendek sebelah. Kadang-kadang peha dia besar sebelah. Macam-macam Allah buat. Memang macam tu. Kadang-kadang pinggang dia macam ni, bukan macam yang ni satu macam ni, tapi macam ni sini sikit. Macam tu. Memang akan berbeza. Tangan dia kadang-kadang macam ni lain sikit. Pipi dia kadang-kadang belah ni bawah sikit. Memang Allah akan buat macam tu supaya nak bagi tahu kita ni tak sempurna. Antara yang Allah buat juga adalah kaki ataupun dada dia tu ataupun pinggang dia tu tak straight. Alignment tu tak betul. Memang macam tu. Kalau berdiri kaki dua, dada dia akan menghadap sengit sikit. Jadi kalau orang yang macam ni, yang Allah uji macam ni, dia kena perhatilah lebih sikit. Sama ada dia kaki dia sepatut macam ni, dia buatlah macam ni. Kaki sengit. Memang kaki sengit, tapi kat atas aku alignment aku dah lari dah. Balancing lagi. Jadi baru straight. Kalau macam ni, dada aku menghadap ke sana. Sana tu maknanya sikit. Mungkin macam ni kiblat, dia akan jadi gini. Sikit aja. Dia patutnya macam ni, dia akan jadi macam ni. Nampak macam tak nampak kan? Ini dia pergi selebih 100 km dekat Kaabah. Kaabah di sini, oleh kerana dia macam ni, dia lari 1 darjah. Sikit dah. Macam ni. Sikit dah. Tengok ini kiblat. Macam ni. Sikit tak? Perasan tak saya bergerak? Ke tak perasan? Tengok tepi ni. Nampak? 100 km lebih tu. Entah mana pun Yahudi mabuk kita sembah, tak tahu. Rumah Yahudi mabuk mana kita hadap pun tak tahulah. Sebab dia keluar jauh, 1 darjah daripada sini. Sikit aja. Jadi kita kena betul. Maknanya macam mana nak buat ni? Sentiasa perhati. Tapi yang Allah tak uji dia dengan alignment dia okey. Allah uji dia mungkin dengan tangan, dengan muka, dengan yang lain-lain. Kan? Rambut gugur ke apa ke, tak kisahlah, dengan yang cara lain. Maka mungkin tak ada masalah. Duduk kat saf memang straight je. Rakaat kedua straight, rakaat ketiga straight, rakaat empat straight. Sebab dia memang okey, memang straight. Jadi kena perhatilah diri masing-masing. Kita ni apa kekurangan yang Allah buat kat kita? Pasti ada kekurangan. Pasti ada, mesti ada punya. Mungkin macam-macam, pasti ada. Dari segi bentuk tubuh fizikal kita, pasti ada kekurangan. Kurang tu maksud tak sama. Cuma taklah sampai cacat. Tapi mesti ada. Supaya kita muhasabah diri kita, aku tak sempurna, Allah Maha sempurna. Tu tujuannya. Mesti adanya. Ketika orang berdiri boleh, ketika tahiyat tak boleh. Tahiyat tak boleh tu maksud apa? Dada dia tak boleh nak jaga bila tahiyat. Dia tahiyat akhir macam tawarruk, kaki keluar ke bawah betis tu, keluar macam tu, dia akan jadi lari. Dia tahu orang lain Allah cipta slim elok, buat macam ni pun okey. Allah cipta aku dalam ada masalah sikit dekat kaki, bukan masalah pun, besar kecil kaki je, peha besar ke, punggung ke apa ke, bila dia tahiyat macam ni lari. Jaga. Itu nak jaga sembahyang tu. Habis tu tak boleh juga. Kena sebut sebelum ni banyak kali kan. Duduk je lah iftirash. Duduklah macam tahiyat awal. Dah tahu jenis macam tu.
Tapi kalau nak duduk juga, jaga. Tu kesempurnaan. Dan ada yang itu tak apalah, yang bawah, yang berdiri pun ada. Berdiri macam tu pun kita tengok. Kita di sini kita tengok. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap lah. Kadang-kadang saya sebut semalam, baru saya sebut kat mana lah. Sebut semalam atau 2 malam lepas. Saya kata kadang-kadang kita ni perkara yang boleh tengok orang, ibadah yang boleh tengok, kita tengoklah orang. Tengok orang ramai. Yang benda boleh tengok. Tak ingat sebut kat mana. Semalam tak ke 2 malam lepas. Kalau lah kita ibadah yang boleh tengok, kita tengok orang. Contoh ibadah yang tak boleh tengok, puasa. Puasa nak tengok macam mana? Orang puasa semua tak makan apa, tak boleh tengok. Jadi tak apalah. Yang boleh tengok. Antara yang boleh tengok adalah sembahyang. Bila kita tengok, orang ni sembahyang macam ni, orang ni sembahyang macam ni, orang ni sembahyang ni, orang ni sembahyang macam ni, aku seorang ni sembahyang lain. Maknanya diorang semua yang salah ke aku salah? Agak-agak je. Perhati orang, benda boleh perhati. Orang ni sembahyang macam ni, dia macam ni, dia ni angkat tangan tadi ni, dia ni tak angkat tangan dia ni. Semua sama, tapi aku lain. Perhati bila aku seorang lain, maknanya aku salah ke dia orang semua ni salah? Fikir sendiri. Sama juga bila tengok aku biasa duduk macam ni, mesti saya ingat macam ni. Orang lain semua straight je. Aku seorang macam ni. Orang lain tu semua salah. Aku betul ke macam mana? Perhati orang. Orang tu maksud orang ramai. Bukan salah seorang ni lain, ini lain. Tu tak apalah. Ni maksudnya orang semua buat sama je. Kita je pelik. Takbir. Orang semua macam ni. Kita je yang bersilat-silat. Kita je seorang takbir saya 5-6 kali. Perhatilah orang. Aku seorang je 5-6 kali takbir. Kenapa orang lain sekali? Orang ni sekali. Aku 5 kali. Aku betul, semua salah. Macam tu kan? Dia akan fikirlah. Sebab tu benda boleh perhati, kita perhati. Antaranya dada tu lah. Perhati, cuba tengok orang sembahyang. Elok aja dada dia. Kenapa aku macam ni lah. Maknanya fikirlah untuk betulkan sembahyang kita. Antaranya kiblat. Jadi hati-hati dengan kiblat, sama ada ketika berdiri dan ketika duduk. Ketika berdiri tu bagi saya kecuaian yang sangat besar. Ketika duduk tu cuai yang boleh ni sikit lah. Tapi tak maaf juga. Tapi logik lah kecuaian ketika duduk. Sebab masa dia tahiyat tu kan dia sengit logik. Tapi ketika berdiri bagi saya tak logik, salah ketika berdiri. Kiblat. Ketika duduk tu logik. Walaupun salah, tak dimaafkan pun. Kalau dia kiblat dia lari ketika dia duduk, lari, maka batal sembahyang dia. Cuma logik lah batal. Sebab duduk kan ada orang gitu sakit lengoh gitu gini, logik. Tapi berdiri kenapa boleh salah juga? Berdiri kenapa boleh sengit juga? Itu tak logik. Bagi saya kesalahan yang tak boleh diterima. Tak boleh terima kesalahan tu. Iaitu dia seorang macam ni. Dia seorang macam ni. Kadang-kadang sekarang sejadah. Sebenarnya Jumaat baru ni je. Sejadah dia tu sengit. Dia tak betul kan? Sengit sikit. Tapi dia sembahyang straight. Cuba sejadah dia sengit. Malah. Sebenarnya Jumaat. Jadi sejadah dia duduk macam ni sikit. Dia duduk macam ni. Sembahyang sah lah. Tapi sejadah duduk macam ni. Dia duduk macam ni. Dia malah nak betul. Sah lah sembahyang dia. Tapi kita tahu perangai dia. Alah. Kalau orang betul-betul jaga, walaupun sejadah sengit, aku betul. Tapi betul kan lah. Tak sakit mata lah tengok. Kan? Sebab dia risau. Ini tak peduli pun. Tak apa, sejadah sengit. Janji aku betul. Nampak dia tak jaga kiblat tu. Jadi hati-hati. Takut sembahyang kita sia-sia. Je. Sebab dada tu. Dan kadang-kadang, bila kita perhati, orang yang sama berkali-kali. Orang ni, dia lah yang lari kiblat. Lepas tu, selang bulan depan, jumpa orang ni, dia juga lari kiblat. Sebab kita duduk belakang dia, kita tahu lah. Dan kalau kita tengok, bersusun orang, semua macam ni. Dia seorang je macam ni. Tu kata, tak perhati orang ke? Geram kadang-kadang. Aku tak tengok sebelah. Tengoklah orang sama. Tu, hati-hati dengan kiblat. Jadi, itu dari segi fizikal. Pertama. Yang kedua, bahawa engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu. Ini dalam pula. Maksud hadap kepada Allah dengan hati kamu tu maksud, lupakan dunia, sepenuh hati cuma menghadap Allah. Betul lah. Dalam hati semua Allah. Tu je. Tu maksud dia. Ini susah nak buat lah. Yang tadi tu senang pun orang duk cuai. Menghadap kiblat senang. Situ menghadap je. Dan jagalah. Kalau kau bangun rakaat kedua, jagalah. Bangun rakaat ketiga, jaga lagi. Setiap kali bangun, setiap kali tu jaga. Kecuali dia memang tak ada masalah. Dia memang kalau diri macam tu, memang macam tu sampai habis sembahyang. Okey. Masing-masing kenal diri masing-masing lah. Jadi tak perlulah nak jaga sangat sebab dia memang tahu. Tapi ada orang kadang-kadang kau ni dia ni kena jaga. Tapi dalam masalah bahawa engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu ni susah nak jaga.
Nak hadap Allah, ma fi qalbi ghairullah, dalam hati tak ada Allah, kena sembahyang Allah, Allah, Allah. Oh, payah. Payah. Tapi itulah maksud engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu, dia panggil basirah. Mata hati melihat Allah, basirah, mata hati melihat Allah, dengan maksud lupakan dunia, sepenuh hati cuma menghadap Allah. Yang ini susah nak buat. Dapat buat ni, maka sempurnalah kiblat. Oh, baru dua, ada satu lagi. Yang ketiga, bahawa engkau khusyuk dan tawaduk dan tazallul dengan anggotamu. Yang tadi dengan hati, khusyuk dengan hati, iaitu hati tak pergi tempat-tempat lain. Yang ni khusyuk juga, tapi dia sebut bahawa engkau khusyuk dan tawaduk dan tazallul, dia dengan anggota. Maksudnya khusyuk hati tak fikir benda lain. Tawaduk menyerah diri. Tawaduk ni menyerah diri ataupun tunduk menyerah diri. Hati itu serah pada Allah. Tazallul, menghinakan diri dengan anggota, menghinakan diri, maksudnya rasa hina. Jadi macam mana nak rasa hina? Ulama tolong kita ajar. Sembahyang tu biar rupa hina, tu je. Ada ke rupa belagak? Ada. Muka pun boleh buat muka belagak kan? Muka belagak. Macam mana? Saya tak reti buat muka belagak. Tapi muka sedih, muka senyum, kan muka seronok, muka takut, semua ada, semua boleh buat. Yang ini bukan muka aja, semua anggota buat menyerah diri, menghinakan diri. Maknanya tak bolehlah sembahyang macam ni kot. Macam mana buat? Nampak kan merendah diri ke ni? Menghina ke? Tak. Dia kenalah mungkin sikit, masing-masing lah. Tunduk sikit kot macam ni. Perhati sembahyang kita tu. Tak kat sini. Bukannya duduk mendada macam ni ke? Macam ni tak rupa ni. Ini bukan sah batal, ini kesempurnaan. Kesempurnaan sembahyang. Macam tu tak boleh eh? Lepas tu kena tunduk. Kalau macam ni takut makruh pula. Sebab dia tunduk kan, makruh. Jadi pandai-pandai eh? Tapi nampak biar macam takut, macam ni. Macam orang duk marah. Orang besar lah yang kita tak boleh lawan balik. Kalau budak-budak, cikgu marah. Kalau orang dah besar, bos besar marah, pengarah besar. Bukan bos kecil-kecil, bos besar. Bila nak marah kita pun tu macam ni tu. Tunduk macam tu. Dan marah dia tu kita tak boleh balas balik Kalau boleh balas balik, dia akan kuat balik. Macam tu, menghinakan diri. Hina, kena kutuk hina diri. Susah nak buat tu. Habis kalau menghinakan diri. Kalau tawaduk ataupun khusyuk dan tawaduk, macam biasalah, khusyuk dan tawaduk jangan bergerak-gerak. Tak bergerak dia kira khusyuk. Tak bergerak luaran, khusyuk. Tak bergerak, tak tergaru-garu, kira khusyuk. Tawaduk dalam tu tak pergi mana, duduk sembahyang, tengah sembahyang, aku tengah sembahyang. Sedar tengah sembahyang, kira dah khusyuk dah tu. Kira selesai dah bagi kita orang awam. Settle lah. Cuma anggota badan tu biar macam kita menghadap Allah. Itu kesempurnaan apa ni? Kesempurnaan kiblat. Seterusnya, ni kesempurnaan aja ni. Ada pun niat. Apa kesempurnaan niat pula? Maka kesempurnaan itu 3 perkara. Pertama, bahawa engkau ketahui apa yang engkau dirikan. Memanglah, inilah dari segi zahir. Sembahyang apa? Kenalah tahu sembahyang apa. Yang kita panggil qasad, ta'arud dan ta'yin. Kita dah bahas sebelum ni. Jadi dia tahu aku sembahyang apa, wajib ke sunat sembahyang ni. Sembahyang ni pula berapa rakaat, semua tahu. Dia panggil niat tu kan, yang usalli tu. Jadi tahu apa yang sembahyang, apa yang kau dirikan, tahu. Maka sempurnalah niat. Belum lagi, baru satu. Yang kedua, yang batin pula, yang tadi zahir. Bahawa engkau ketahui bahawasanya engkau berdiri di antara hadapan Tuhanmu. Berdiri depan Tuhan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tu ada. Aku hadapkan wajah aku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi macam mana berdiri berhadap dengan Tuhan? Berhadap dengan Tuhan. Macam mana perasaan kita? Itulah kesempurnaan niat. Dia katakan ni, ia melihat akan dikau. Bila Allah melihat akan kita ni, maka engkau berdiri dengan haibah, dengan takut. Berdiri dengan haibah, dengan takut. Kena berdiri takut. Macam tadi juga, sama juga, berdiri takut. Dan sakinah, tapi tenang.
Takut tapi tenang. Bukan takut sampai menggigil. Tidak. Sebab takut sampai menggigil adalah takut dengan makhluk. Takut dengan ular, takut dengan harimau, takut dengan orang. Takut dengan makhluk, takut sampai menggigil. Dan kalau boleh nak jauh daripada dia. Tak nak duduk dekat tu kerana menakutkan. Tapi kalau takut dengan Allah, ya takut, haibah takut, tapi tenang. Maksudnya lagi takut lagi dekat, lagi takut lagi dekat. Itu beza takut dengan makhluk dengan takut dengan Allah. Takut dengan makhluk, lagi takut, lagi nak duduk jauh dengan dia. Tak nak duduk dekat, jauh. Tapi takut dengan Allah, lagi takut lagi dekat. Sebab apa jadi macam tu? Sebab takut dengan makhluk, kita boleh elak dia. Lari jauh-jauh, tak adalah makhluk tu. Tapi takut dengan Allah, tak boleh lari, nak lari mana? Kerana tu takut dekat. Macam budak-budak lah. Budak-budak, perasan tak budak-budak? Kan? Kita buat main dengan dia, buat takut dia. Dia datang serbu kita, takut. Anak-anak yang umur 2, 3, 4 tahun ni, masa tengah seronok bergurau ni, cuba buat takut. Dia bukan lari. Dia datang kat balik, dia peluk balik. Sebab apa? Aku lari pun tak boleh, kata. Aku lari pun kena tangkap juga. Jadi dia macam serah diri. Macam tu lah kita. Tapi kita ni sekarang ni, kalau dengar, kalau nampak kain putih ke apa-apa pelik-pelik ke, bang mari dulu, muka huduh ke apa, kita lari. Kita lari sebab kita tahu aku boleh lari. Aku lari sana terang, aku lari sana masuk rumah. Kita ada akal, kita boleh lari. Kita tahu kita sempat lagi daripada hantu tu. Tapi kalau budak-budak ni, budak kecil ni, masih bergurau dia tak tahu nak lari kat mana. Akhir sekali dia serbu lah yang orang takutkan dia tu. Cuba berhati budak-budak. Macam itulah kita dengan Allah. Kita tak boleh lari. Tak boleh lari. Sebab kita lari pun mana boleh lari pada Allah. Kerana tu lagi takut, lagi dekat. Lagi takut, lagi dekat. Dan bila dekat tu tenang. Tapi takut. Tenang tapi takut. Dia kata, maka engkau berdiri dengan haibah dan sakinah. Haibah tu takut, sakinah tu tenang. Susah nak buat ni. Ketiga, bahawa engkau mengetahui bahawasanya ia mengetahui akan barang yang di dalam hatimu. Ini lagi susah. Kita tak boleh apa. Dalam hati kita Allah tahu semua. Jadi kita kena jaga hati sendiri. Nak tengok orang hati berkata-kata, hati duduk hina orang ke apa ke kan? Tak berani sebab kita tahu Allah sedang memerhati hati kita. Dan dalam masalah ni adalah berkaitan dengan niat dalam semayang. Maksudnya adalah ketika semayang tu, hati kita tu pergi mana? Kalau sentiasa dapat sedar Allah sedang memerhati, Allah memang duduk situ lah hati kita. Memang duduk situ. Ini yang kata innallaha alimun khabir. Ulama bahas apa maksud? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, alim mengetahui, dan khabir. Khabir tu tahu juga. Khabir tu tahulah. Khabar kan? Khabar. Apa khabar? Samalah, khabar tu tahulah tu. Khabir tu kita tahu ataupun kenal. Boleh juga. Samalah tahu dengan kenal. Tapi kenapa Asmaul Husna satu alim, satu khabir? Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha khabir. Letaklah istilah lain, mengenal ke apa ke. Sebenarnya maksud tahu juga. Maka ulama mengatakan alim tu betul mengetahui, tapi khabir tu tahu luar dalam. Tu beza sikit. Dalam pun Allah tahu. Dalam Allah tahu tu sifatnya khabir, iaitu mengetahui dalam. Jadi ketika sembahyang, ketika niat tu, biar niat tu kita tahu, kita sedar yang Allah sedang memerhatikan niat kita. Kita sembahyang kerana apa? Kerana kena paksa ke apa? Maka dengan sebab tu kita hanya sembahyang lillahi ta'ala. Maka selesaikan olehmu daripada membimbangkan pekerjaan dunia. Nak sembahyang ni, kita sedar. Maka selesai olehmu daripada membimbangkan pekerjaan dunia. Oleh sebab tu nak sembahyang jangan fikir dunia. Memang susah nak buat. Masa nak sembahyang. Ini adalah kesempurnaan niat. Kesempurnaan niat. Sebab kita dah selesai bab rukun syarat. Sekarang kita kesempurnaan lah. Yang payah nak buat ni. Rukun syarat senang buat. Yang seterusnya, yang ketujuh tu. Adapun takbir, kesempurnaan takbir pula. Maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Yang pertama, biasalah, iaitu zahir. Iaitu bahawa engkau takbirkan sebagai takbir yang sahih. Itu maksud yang pertama kita tengok daripada awal tadi berkaitan dengan kesempurnaan. Yang pertama mesti yang zahir, yang pekah kan. Yang kedua baru cerita dalam. Okey, apa dia? Bahawa engkau takbirkan sebagai takbir yang sahih, yang betul, takbir betul. Lagi jazam. Jazam tu jazam sungguh. At-takbir jazmun.
Takbir itu jazam. Maksudnya sungguh-sungguh, pegang sungguh, sahih sungguh. Bukan kata Allah Maha Besar. Ya, sesungguhnya Allah Maha Besar. Sebab tu kata at-takbir jazmun. Kita dah bahas dah sebelum ni. Iaitu masa takbir tu biar takbir yang sahih, yang betul. Dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia bukan Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Bukan. Itu soalan tu. Dia panggil istifham. Dia Allahu Akbar maksudnya adakah Allah Maha Besar? Tak sahih tu. Kadang-kadang itu jadi gitu. Kadang-kadang doa Allah 3-4 kali, akhir sekali payah sikit Allah baru masuk Jahannam. Ataupun Allahu Akbar tak masuk, akhir sekali Allahu Akbar baru masuk, habis. Apa salahnya? Bar tu. Allahu Akbar baru masuk niat. Biasa macam tu lah. Jadi hati-hati yang sahih. Jadi yang pertama yang sahih adalah yang tadilah, jangan Allah. Itu maksud tanya. Saya dengar azan di Kuantan ni lah, azan. Dia nak macam mana nak buat lagu ke, dia jadi panjang sikit. Allah sikit lah, tapi tak cantik lah. Dia Allah macam tu kot. Jadi dia seolah-olah macam boleh kita kata dia tanya, adakah Allah Maha Besar? Adakah Allah Maha Besar? Adakah apa? Memang Allah Maha Besar. Kenapa nak tanya? Sebab dia panjang kat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang tu. Yang ketiga, Melayu punya salah, Allahu Akbar. A-I-K. Aik. Itu biasa orang Melayu salah lah. Orang lain tak salah biasa tu. Hanya orang Melayu je salah. Aik. Allahu Akbar. Aik. Nak eja pun tak boleh. Cuba eja je ni. Alif kaf bunyi ak. Habis kalau alif yang kaf kot. Alif ya tu mati. Alif dari atas kan. Aik. Ya kot. Kaf tu mati lagi. Nak eja pun payah. Akbar. Tapi biasa ada bunyi macam tu. Akbar. Tu tak sahih tu. Tak sahih. Jadi Allahu Akbar. Apa lagi? Nah, itu je yang biasa silap. Kalau Allahu Akbar, Allahur Rahim, Allahur Rahman, kita tak buat. Bukan Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, kita tak buat benda tu. 3 benda je yang biasa salah, yang tak sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu biasa orang sebut bukan semayang tu. Kadang-kadang semayang, yang kebanyakan bukan semayang. Ketika dia bercakap kan, Allah lama tak jumpa, dah pindah ke Allahu Akbar. Tu panjang. Tak sedar. Biasa tu. Sebab orang Melayu dia anjur bercakap anjur kat belakang kan. Tak sedar kadang-kadang. Dia memang tak sedar. Dia tak niat pun. Tapi tak boleh kan. Sebab akbar adalah maksud gendang. Gendang maksud dia. Jadi tapi tak adalah masalah tak sah semayang sebab bukan semayang. Tapi dalam semayang pun ada orang macam tu juga. Jadi hati kat 3 perkara tu. Yang sahih. Lagi jazam. Jazam tu maksud Allahu Akbar. Dia bukan Allah Maha Besar, sungguh. Jazam tu yakin, sungguh, yakin. Jazam. Sebab tu juga yang kita dah bahas sebelum ni, sebab tu juga bila azan dan bila takbir raya ke, takbir yang perlu Allahu Akbar, 2 kali Allahu Akbar, maka oleh kerana jazam atau at-takbiru jazmun, jazam, maka disunatkan untuk sunat je, untuk matikan walaupun tak tarik nafas. Macam azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbarullahu Akbar. Jika Allahu Akbarullahu Akbar sunat, Allahu Akbarullahu Akbar sunat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan tarik nafas. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari 4 takbir jadi pelik pula. Dia tetap teruskan juga, cuba dia matikan je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu afdal. Sunat Allahu Akbarullahu Akbar, sunat. Sekarang nak afdal ke nak sunat? Pulang lah. Dua-dua okey. Lainlah satu makruh ke apa kan. Dua-dua okey. Cuma satu tu afdal, iaitu jazamkan dia. Iaitu alamat jazam adalah sukun, matikan ra tu. Walaupun tak tarik nafas, walaupun bunyi macam saktah. Memang saktah pun dah jadi saktah dah pula kat situ. Allahu Akbar. Kalau takbir raya pun sama. Allahu Akbar, Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Cantik. Afdal. Cantik tu afdal. Tapi Allahu Akbarullah sunat. Mana nak? Pilih kan? Nak afdal ke nak sunat? Afdal pastinya lebih sikit lah daripada sunat. Kerana jazam tadi tu lah. Kerana jazam. Yang ada dua Allahu Akbar, Allahu Akbar,
sunat ra tu mati kan, walaupun kita tak nak tarik nafas, kerana jazam tu jazam. Kedua, bahawa engkau angkatkan dua tangan berbetulan dengan dua telinga. Ini takbir pula. Pertama takbir sebutkan mulut kan, Allahu Akbar, itu yang pertama, dengan sahih, dengan betul. Yang kedua, bahawa engkau angkat dua tangan berbetulan dengan telinga. Yang ni dari segi perbuatan pula, angkat tangan berbetulan dengan dua telinga. Ini maksud berbetulan, bukan macam ni. Ini pun nama berbetulan juga, tapi maksud berbetulan dia tu macam ni. Ni yang ni. Tu maksud dia. Ni kat sini. Tiba-tiba orang nak angkat macam ni. Sama juga, berbetulan juga. Cuma taklah dia suruh sampai sini. Di sini ke depan ni, berbetulan dengan telinga. Yang ni duduk bawah, yang ni duduk atas. Ni, macam ni. Agak-agak je. Okey. Yang ketiga, bahawa hati, ni masuklah dalaman pula, batin. Bahawa adalah hati engkau hadir. Hadir hati waktu tu, bukan Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak hadir hati pun. Tak rasa pun sebut apa. Allahu Akbar tu apa? Kan? Maka engkau takbir dengan ta'zim, dengan membesarkan Allah. Bila Allahu Akbar, yang lain kecil, Allah besar. Yang lain kecil, Allah Maha besar. Yang lain kecil, Allah Maha besar. Setiap kali. Tu kata susah nak buat kan? Memang susah nak buat. Kalau setakat sebutkan mulut sahaja, tak hadir hati, maka tak sempurna takbir itu. Sempurna apa ni? Sah ke? Bukan. Kita bukan cerita sah batal je. Kita cerita sempurna luar dalam. Nak bagi jadi sembahyang kita tu macam kucing hidup, bukan kucing patung. Kan? Dah cerita kan pasal kucing tu. Ada pun qiyam pula, kesempurnaan berdiri. Qiyam tu berdiri. Kesempurnaannya itu di dalam 3 perkara. Berdiri. Engkau jadikan matamu itu pada tempat sujud kamu. Nak sempurna berdiri, pertama dia tak kira berdiri betul apa. Sebab berdiri betul tu dah bincang sebelum ni. Habis ni kesempurnaan berdiri apa ni? Kesempurnaan bila berdiri, mata tengok tempat sujud. Maksud tempat sujud tu tempat dahi akan duduk dekat situ ketika sujud. Okay. Bila dahi duduk kat situ ketika sujud, maka sunat tengok situ ketika berdiri. Jadi try dulu lah sujud, pang kat situ. Oh, kat sini. Okey, tanda kat sini. Jadi ketika berdiri, mata tengok situ. Tu maksud tempat sujud. Maka jika buat macam tu, sempurna 1. Tapi belum lagi, kena 3. Yang kedua, bahawa engkau jadikan hati kamu itu kepada Allah. Sama juga, hati hanya menghadap Allah sahaja. Jangan pergi tempat lain lah. Jangan pergi shopping komplek, jangan pergi balik rumah, jangan cari kunci gitu. Semata-mata. Bahasa yang mudah yang saya biasa sebut, sedar aku tengah semayang, aku tengah semayang, aku tengah semayang. Tu maksud jadikan hati kamu itu kepada Allah. Tu maksud dia. Maksud apa? Aku tengah semayang, aku tengah semayang, aku tengah semayang, aku tengah semayang. Sedar je. Susah. 5 minit pun susah nak buat. Tak cari try buat. Susah. Rakaat pertama boleh, rakaat kedua hilang. Dalam hati tu. Bukan suruh zikir, aku tengah semayang, aku tengah semayang. Nak zikir pun zikir lah. Cuma tak batal. Tak batal pun sebab tak bunyi kat mulut. Cuma yang maksudnya sedar. Tengah semayang. Okay, tengah semayang. Rukuk tengah semayang, sujud tengah semayang, tengah semayang. Habis semayang, basalam. Tu. Cakap senang macam takkan lah. Memang tengah semayang pun. Try tengok. Hilang. Masih okey. Kali ni aku nak try. Rakaat pertama okey. Ketika sujud hilang lah. Rakaat kedua hilang lah. Cuba latih. Sebab tu saya selalu sebut ayat tu. Aku tengah semayang. Ya, payah. Betul. Bahawa engkau jadikan hati kamu itu kepada Allah. Tu maksud dia. Sentiasa. Sebenarnya dia lebih makam yang lebih tinggi, martabat yang lebih tinggi, ingat Allah. Itu martabat tinggi. Martabat yang paling rendah pun tak boleh buat, iaitu sedar aku tengah semayang pun tak boleh buat. 5 minit pun tak boleh. Semayang subuh pun tak boleh. Tak boleh apa ni? Penuh. Yang boleh masa bila? Masa berdiri kejap boleh, betul hilang. Rukuk hilang. Sujud ingat balik, berdiri balik hilang. Yang sebab tu sembahyang ni sebenarnya tak ada masa untuk tidak khusyuk. Mana ada masa? Tak ada masa untuk fikir benda lain. Jika betul-betul sembahyang, tak ada masa pun kita nak fikir cari kunci, cari apa, nak beli apa kat kedai nanti, nak singgah, nak minum kedai mana. Tak ada fikir ketika sembahyang. Sebab sibuk. Aku tengah sembahyang. Masa bila nak fikir? Nak lari, tarik balik. Aku tengah sembahyang ni. Baca, mulut baca, hati tengah sembahyang. Hilang, tarik balik. Aku tengah sembahyang. Masa bila nak fikir? Memang tak boleh. Tapi bila kita auto, macam biasalah, saya punya ayat sembahyang auto. Bukan sembahyang manual, auto. Allahu Akbar, habis hilang. Tahu-tahu salam. Susah nak buat. Sembahyang auto senang, sembahyang manual susah. Yang ketiga,
bahawa jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Maksudnya masa berdiri itu jangan tengok kiri kanan atas bawah. Tengok. Maka kalau tengok macam tu batal ke? Tak batal, tapi tak sempurna. Kalau berdiri tak sempurna. Kerana tu makruh kalau kat belakang tu ada tulisan, kesian kat orang belakang. Kalau semayang kita kat belakang ada tulisan, kesian kat orang belakang kita. Sebab dia payah sikit tengok, oh baca, dia akan baca macam tu. Malah brand pun, kalau tok guru brand pun dia buang. Brand apa ni? Dia punya tu lah kat belakang ni kan. Apa dia panggil? Jenama dia tu kan ada tepek kat atas ni kadang-kadang. Tepek. Tok guru pakai serban kadang-kadang mahal. Orang beli 100 lebih serban. Serban 100 lebih. Tapi dekat ujung serban ni, dia serban yang dah siap petak kan. Ujung ni dia tulis jenama dia. Jenama dia. Memang mahal lah. Sama. Dia buang. Potong. Allah kata sayang. Kita nak tunjuk kat orang. Mengingat aku nak belagak dia kata. Potong. Apa-apa tulisan. Dia okey. Dia tak ada masalah. Dia tu. Orang kesian kat orang belakang. Sebab apa? Dia akan tengok. Jadi orang tu dah hilang dah kesempurnaan berdiri. Ketika orang tu duduk membaca-baca kat belakang dia, kat mana ke. Habislah qiyam. Masuk yang ke-9. Yang ke-9 ni saya kira sendiri 9. Dia tak ada nombor kan? Tak ada nombor kan? Ada? Tak ada kan? Saya kira tu. Ada pun kesempurnaan qiraah. Qiraah ni bacaan. 3 perkara. Pertama, fiqh zahir. Engkau bacaan. Engkau bacakan lah tu kan. Engkau membaca bacaan yang sahih, yang betul dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Tartil semayang tu baca dengan tartil. Maksudnya sebiji satu-satu lah. Yang kita duk buat selalu tu lah tartil. Bukan baca tergopoh-gapah. Nak sambung sekalipun, nak sambung Fatihah sekalipun, jangan tergopoh-gapah. Tartil. Kalau nak baca sambung, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Laju dah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan nak baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kan dia macam ada lari-lari sikit. Walaupun kadang-kadang mungkin betul lagi. Ini bukan kisah batal, kesempurnaan. Mungkin sah lagi. Pertama budak tahfiz dia baca lagi laju, dan bila kita tengok bacaan dia betul. Cuma kita tak dapat tangkap sebab terlalu laju baca. Tapi kalau kita seluk dengar betul. Cuma laju. Jadi kalau baca dalam sembahyang macam tu, tak sempurnalah qiraah tu. Dengan maksud bukan tak sah. Kita nak sempurna, kan? Dan ketiadaan lahan ditulis apa guys tu? Dan ketiadaan lahan, tak tulis apa-apa. Lahan ni kesalahan. Kan? Kesalahan tu daripada lahan. Lahan tu salah. Jadi kita panggil kesalahan. Lahan tu bahasa Arab. Lahan tu salah. Jadi kesalahan tu adalah ambil pada bahasa Arab separuh kot. Iyalah lahan. Tak logik apa-apa. Salah. Betul tak? Kesalahan. Lebih kurang. Okey. Maksud lahan tu adalah kesalahan. Lahan terbagi kepada 2. Lahan khafi dengan lahan jali. Lahan yang sikit, lahan yang kecil-kecil, dan lahan yang tu khafi, lahan jali, lahan yang besar. Yang besar ni bertukar huruf. Bertukar huruf daripada huruf ni jadi huruf lain. Itu lahan jali dia panggil, lahan besar. Malah boleh membatalkan sembahyang. Kerana bila bertukar huruf, bertukarlah makna. Bertukar makna tak sah, ya. Tapi lahan khafi ni masih lagi sah. Sikit-sikit, benda-benda kecil-kecil, halu-halu tu kan. Biasa kalau pergi betul bacaan dengan guru tu memang lama nak betul kan. Kena tak betul lagi, salah lagi. Itu bukan salah dari segi maksud. Selagi tak betul tak sah sembahyang. Bukan. Bukan maksud tu. Bukan. Maksud tu tak sempurna lagi. Betul lagi. Yang susah nak betulkan dengan tok guru ni lah. Tok guru bacaan ni memang macam tu. Dia kata tak betul lagi tu, salah lagi. Salah tu tengok, sabar dulu. Bukan salah, salah aku habis main aku tak sah. Bukan. Salah dari segi kesempurnaan je. Sebab kesalahan tu kesalahan khafi. Lahan lah juga. Tapi yang jali ni yang nak betul kan. Kesalahan jali ni yang membatalkan sembahyang.
Yang khafi tak ada masalah. Tak ada masalah dengan masuk sah sembahyang. Tapi kalaulah nak sempurna bacaan, dia tak ada lahan. Lahan khafi dan lahan jali. Lahan besar, lahan kecil tak ada. Tak bertukar huruf. Bunyi tu biar betul. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Bunyi tak? Ar-Rahmanir Rahim. Macam nu ada Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Dengar? Ar-Rahmanir Rahim. Nu kan ni? Dia khafi tu. Khafi tu. Nak kata nu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Tak balik nak cakap nu ke ni. Tapi kalau sungguh Ar-Rahmanir Rahim, sebutlah sungguh-sungguh, senyum ke apa ke, biar bunyi. Tu lahan khafi, bukan jali. Dia jadi Ar-Rahman Nur Rahim pun ada nak bunyi macam tu. Jadi kesalahan macam tu jika tak ada, barulah sempurna qiraah. Tapi belum, baru yang kedua kan. Baru yang pertama. Yang kedua, engkau baca dengan tafakkur. Tafakkur tu fikir. Fikir tafakkur. Kafra. Fikir. Jadi tafakkur berfikir. Dan kita pun dah jadi bahasa Melayu kan. Aku nak bertafakur kejap. Tapi kita kata, apa beza tafakkur dengan fikir? Fikir lain, fikir. Tafakkur lain. Tak ada lah. Fikir dengan takafur pun adalah dia takafur lah. Takafur dan fikir adalah daripada perkataan yang sama. Tapi kita sebut tafakkur, dia macam agama sikit lah. Macam Islam sikit bunyinya. Tapi fikir, fikir fikir tu tafakkur lah. Maksud tafakkur, fikir. Maksudnya engkau baca dengan fikir. Fikir apa ni? Fikir makna tu lah, akan maknanya. Dan tadabbur, faham makna bacaan. Fikir dan faham makna bacaan. Yang ini biasalah. Untuk dapat ni kena faham. Dan maksud faham makna bukan terjemahan. Dia kata makna bukan terjemahan. Ramai orang salah faham, dia pergi baca, dia pergi hafal terjemahan. Silap besar bila hafal terjemahan. Dia kata kena faham apa dia baca lah. Rabbighfirli warhamni. Dia baca satu-satu. Kadang-kadang mungkin okey, tapi kalau ayat Quran memang tak okey. Kalau surah dia hafal terjemahan memang tak okey. Tapi kalau mungkin setengah-setengah zikir okey. Kan? Setengah. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Nak kena ngaji tinggi-tinggi tak payah kan? Okey. Baca terjemahan tak apa. Faham terjemahan tak apa. Ya Allah ampunkan aku. Warhamni, rahmati aku. Itu kena ngaji sikit. Apa rahmat? Kena ngaji lebih. Kalau tidak, rahmati aku. Kita pun ya Allah rahmati aku. Apa rahmat? Sebab tu kena ngaji lebih sikit. Tapi Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, tak payah ngaji kot. Dah faham dah apa benda. Banyak dosa. Nampak? Kadang-kadang kebanyakannya tak boleh dengan hanya hafal terjemahan. Tak boleh. Kebanyakan. Tapi ada hafal terjemahan pun boleh. Antaranya Rabbighfirli. Warhamni tak boleh. Cuma sekadar cakap lah. Tak dapat pun makna dia. Sebab dia lain. Maksud ataupun terjemahan dan makna lain. Terjemahan translate daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Makna apa yang ayat tu dikehendaki, maksud dia tu. Jadi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Angkatlah darjat aku. Mungkin boleh faham kot, tak payah ngaji kot. Angkat darjat lah kan. Wahdini, bagi aku hidayah. Okey lagi kot kan. Boleh tengok subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kena ngaji. Apa tinggi-tinggi? Tinggi apa? Tinggi macam mana? Kalau setakat baca hafal terjemahan, maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi dalam hati dia tu. Apa maksud tinggi? Kalau mengaji, baru dia dapat tinggi tu apa. Baru kita nak makna tu, bukan nak terjemahan. Tapi kebanyakan bila kita hanya ambil terjemahan, kita susah kita tak faham makna. Makna ni kena mengaji tinggi, mengaji lain. Yang nak ni makna je. Tapi ramai orang salah faham, dia suruh hafal. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Buat apa? Ar-Rahmanir Rahim, pengasih penyayang kan? Maliki yaumiddin, yang mempunyai, yang menguasai hari akhirat. Cakap aja, tak faham pun, tak dapat makna pun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mungkin dapat lain ni. Hanya engkau aku minta pertolongan apa kan, hanya engkau aku sembah, mungkin boleh dapat lah. Okey lagi lah, tak payah mengaji tinggi sangat pun dah faham dah kot. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk aku jalan yang lurus. Itu pun mungkin tak apalah, boleh dapat makna dia tu.
Makna jalan yang sebenar yang kau redai kan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mungkinlah boleh dapat sikit-sikit. Tapi awal-awal tadi alhamdulillahirabbil alamin dapat ke? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Apa? Sekalian alam. Alam ada berapa? Kata sekalian, semua alam. Sekalian tu semua. Alam ada berapa? Alam apa? Alam tu apa? Kita lah alam. Alam tu apa benda? Kena ngaji tu. Segala puji. Apa maksud segala puji? Alhamdulillah. Kena ngaji kan? Oh, puji tu ada 4. Puji Allah bagi qadim, hadim bagi hadis. Tu ngaji tauhid. Ke situ. Tu makna tu nak. Tapi sekadar hafal, mungkin dia dapat separuh saja apa yang dia hafal terjemahan tu, mungkin separuh je yang dapat kesan, separuh lagi tak dapat. Itu pun kalau separuh. Jadi maksud tafakur dan tadabbur tu maknanya, makna bacaan, bukan terjemahan. Bukan terjemahan. Jadi kalaulah orang tak tahu terjemahan pun, tapi makna tu masuk hati dia, cukup. Ar-Rahmanir Rahim. Tu masuk apa benda? Tak tahu. Apa terjemahan? Tak tahu. Tapi dia tahu Ar-Rahman ni Allah yang bersifat Rahman. Allah ni sifat Rahman, antara salah satu Asmaul Husna. Rahmannya Allah ni sehingga pemurah sangat Allah. Sehingga kan orang kafir pun Allah bagi kaya, orang miskin pun Allah bagi makan, orang kaya pun Allah bagi makan, orang kafir yang lawan Allah pun Allah bagi. Nampak? Nak cerita Rahman je baru, tak Rahim lagi. Macam-macam dalam kepala. Laju kepala kita ni. Tak perlu macam tu, dia akan laju. Rahman ni pula binatang pun Allah bagi rezeki. Orang yang lawan Allah pun Allah bagi rezeki. Malah Allah bagi rezeki lagi banyak daripada orang yang tak lawan Allah. Orang yang sembah Allah, Allah bagi sikit aja. Tapi orang yang lawan Allah, Allah bagi banyak. Rahmannya. Lepas tu Ar-Rahman, Rahim. Rahim sifat Allah juga. Ataupun Asmaul Husna. Rahim ni hanya Allah bagi pada orang yang mukmin saja di akhirat kelak. Maka waktu tu orang kafir tak dapat. Mudah-mudahan aku dapat Rahim Allah di akhirat. Baca Ar-Rahmanir Rahim je dalam kepala, tut. Laju tu. 1 saat semua tadi tu. Ada lagi bahas panjang lagi mengaji banyak, lagi panjang. Tapi alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Segala puji tu ada 4. Satu dalam masa 1 saat. Yalah, otak kita kan laju. Apa yang jadi macam tu? Kefahaman lah. Faham? Mana ada faham? Mana ada macam tu? Terus faham. Yang itu nak. Tapi bila sebut apa maksud alhamdulillahirabbil alamin, apa terjemahan dia? Tak tahu. Tapi dalam kepala dia ada benda tadi. Itu yang nak. Tapi kita terbalik. Kita dah sibuk alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji. Apa segala puji? Apa segala puji bagi Allah? Apa? Tak boleh pun. Cakap aja. Tak masuk pun. Tak masuk ke hati pun. Okey. Itu maksud makna. Okey. Yang ketiga, untuk dapat kesempurnaan qiraah. Yang ketiga, bahawa engkau amalkan barang yang engkau baca. Ini paling susah sekali lah. Bukan baca je, amal lah apa yang kau baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau aku sembah dan hanya engkau aku minta pertolongan. Macam mana nak faham? Kata kena amal lah. Jangan baca saja, jangan faham saja, kena amal. Maknanya nak minta pertolongan, minta dekat Allah. Habis tu nak minta dekat orang boleh tak? Boleh. Dengan cara satu panjang. Minta kat orang kenapa? Minta kat orang kerana Allah suruh minta kat orang juga. Tapi hakikatnya minta kat Allah. Satu tauhid lah. Masuk tauhid lah. Habis tu kalau kata minta kat Allah, hanya engkau yang aku sembah, okey? Hanya engkau yang aku minta pertolongan. Yang tu minta tolong orang. Alah, nak buat rumah pun minta tolong orang. Minta tolong orang tu, maksud minta tolong tu ada 2. Satu upah. Satu lagi minta tolong tanpa upah. Buat rumah aku, berapa? Okey, bayar. Minta tolong orang buat lah. Mana boleh? Minta Allah buat rumah. Buat, minta. Jadi maknanya ada 2. Iaitu yang pertama, minta tolong dengan orang kerana kita ada bermasyarakat, kita ada muamalat, Allah suruh kita bermasyarakat dan Allah suruh kita minta tolong dekat orang. Jadi kita minta tolong kat orang kerana Allah suruh kita minta tolong kat orang. Sebenarnya hakikatnya kita minta kat Allah. Itu benda tu yang kena ada tu. Faham kat situ. Jadi amal tu susah. Itu baru Fatihah. Kita kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang Yahudi Nasrani. Tengoklah kita ikut tak Yahudi Nasrani. Memang kita tak ikut agama orang tak ikut. Yang lain kita ikut tak. Dia orang suka tengok apa? Amerika apa benda Amerika yang macam saya lupa lah. Tapi orang Malaysia ambil juga, buat dalam TV juga, dalam Astro. Amerika apa benda nyanyi tu lah. Apa? Amerika apa? Idol. Idol. Yang ni yang Malaysia jadi Malaysia Idol macam tu.
Nampak? Tiru tu. Tiru tu. Okey, tak apa. Tu dia orang punya pasal. Kita tengok tak? Kalau kita tengok, kata ghairil maghdub, tak amal pun. Macam mana nak dapat kesempurnaan qiraah? Bukan amal mereka ada je. Banyak lagi yang lain-lain tu. Yang makan pelik-pelik tu. Kan? Dia pergi situ, makan geli-geli tu. Tiru. Yang terjun tempat-tempat tinggi tu, apa benda tu, ada juga kan? Saya pernah tengok yang tu. Tengok terjun tempat tinggi. Rupanya orang putih buat rancangan tu. Dia tiru jadi ni. Apa saya nak sebut, tak ingat jenama-jenama tu. Dia terjun tempat tinggi, buat yang susah-susah. Akhir sekali dapat hadiah tu. Itu tiru. Apa tu? Buat apa benda tu? Boleh ke buat yang tu? Terjun tinggi. Apa manfaat terjun tinggi? Apa risiko? Mampus kalau jatuh tu. Sekarang kita dari segi agama, boleh tak? Kena tengok dari segi agama, boleh tak? Dia ada satu program supaya terjun daripada tinggi, bungee jump tu kan, terjun, tapi bukan tinggi biasa, terjun, naik tu. Dia bukan terjun macam tu je, dia naik balik. Tadi ada orang takut, okey, tersingkir. Apa benda tu? Apa benda tu? Orang putih buat tu. Tu yang tak tengok, yang masuk tangan dalam tu. Lembek, geli. Saya tak tahu. Semua tu Yahudi Nasrani. Soalannya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku tak nak jalan tu. Tiru. Kalau kita tak tiru pun, orang lain tiru, kita tengok orang tiru. Bila kita tengok, kita support lah. Tengok tu. Tu lah. Nak amal tu susah. Amal. Itu baru Fatihah. Belum surah lagi. Kalau kita baca surah apa-apa kan, yang berkaitan dengan macam-macam, kita buat tak surah tu? Surah tu tak bagi buat juga, lawan juga. Sebab tu dia kata untuk mendapat kesempurnaan qiraah bacaan, hendaklah amal apa yang kau baca. Kalau tidak, tak dapat kesempurnaan bacaan, cuma sah lah kan, sembahyang memang sah. Yang ke-10, adapun kesempurnaan rukuk pula, itu pada 3 perkara. Sama juga. Yang pertama, yang fiqh yang zahir, bahawa engkau ratakan belakang serta lehermu. Ratakan. Maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu. Yang ini saya dah sebut dah sebelum ni, ketika kita bahas bab rukuk. Ramai orang salah faham. Rukuk, kan tadi awal-awal tadi, sunat ketika sembahyang, sunat tengok tempat sujud. Tempat sujud. Maksud tempat sujud, dahi tu ada kat mana? Letak bedak sikit, sujud. Kesan bedak tu ada dekat tempat sujud tadi kan? Okey. Ketika berdiri, mata tengok situ lah. Yang bedak tu nak bagi contoh je. Tengok situ lah. Ketika berdiri. Ketika i'tidal, mata tengok situ juga. Ketika duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat, awal tahiyat akhir, mata duduk situ juga. Cuma ketika asyhadu illallah tu tengok di jari. Kan? Ketika sujud, memang kat tengok situ lah. Jangan tengok macam mana lagi. Tapi ketika rukuk, bukan kat situ. Bukan kat situ. Kat mana? Kat situ yang masa berdiri tadi tu lah. Yang masa letak bedak dekat dahi, sujud, nampak tu yang putih tu. Ketika berdiri, sahaja duduk tengok situ. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika duduk. Ketika berdiri tu maksud qiyam, baca Fatihah semua tengok situ. Ketika i'tidal tengok situ. Ketika kunut tengok situ. Tapi ada tangan, tak boleh tengok juga. Tengok tangan lah. Cuma kalau ambil, nampak. Tengok situ. Sebenarnya tengok situ, tapi sebab tangan ada tak nampak. Tapi tengok situ juga. Okey. Ketika kunut, ketika sujud memang tengok situ. Nak tengok mana lagi? Ketika duduk di antara sujud memang tengok situ. Bedak, tempat bedak tadi tu. Ketika tahiyat awal tengok situ, tahiyat akhir tengok situ. Ketika rukuk bukan. Ketika rukuk bukan tengok situ. Siapa tengok situ, tak sempurna lah. Dia kata kat sini, ratakan belakang. Saya dah sebut dah. Kesempurnaan rukuk macam ni, rata belakang. Kalau letak air, letak papan straight. Kami dulu pernah buat. Letak papan, lepas tu letak air penimbang. Nak sembahyang, letak atas sikit, bawah sikit. Okey dah. Ada punya air penimbang. Nak sembahyang sungguh-sungguh, tapi nak buat susah. Lepas pada tu cuba buang papan tu. Buat lari juga sikit. Tapi usaha dulu ke situ. Usaha dulu. Sampaikan kita dah rasa macam ni. Tapi bila lama-lama dia lupa juga. Tapi usaha dulu ke situ, biar straight. Itu dari segi rukuk, kesempurnaan rukuk. Bukan macam ni. Dan bukan juga macam ni. Terlebih. Kerana kalau letak air memang jatuh ni. Letak macam ni air pun jatuh. Jatuh. Ataupun kalau tak jatuh pun air tu sengit. Air tu nampak patut macam ni, air tu jadi macam ni. Okay. Yang sempurnanya macam ni, kesempurnaan. Bukan tu aja. Termasuk leher.
Leher juga. Okey, ni habis dah. Ni straight. Okey, leher kat sini. Leher kat sini straight juga. Leher. Bukan leher aja, kepala straight juga. Kepala juga straight. Maksud kepala straight adalah macam mana kalau kepala tu straight macam ni, maknanya mata tak bolehlah tengok dekat bedak tadi. Sebenarnya memang bukan tengok kat situ pun. Ketika rukuk, mata bukan tengok kat bedak tadi. Saya sebut bedak lah senang. Sebab dia dah sujud, dia pakai bedak tadi kat situ kan. Bukan. Tengok bedak tu, tepat depan tu hanya ketika berdiri, baca Fatihah, baca apa, hanya ketika i'tidal, ketika duduk di antara dua sujud, duduk tayat awal, duduk tayat akhir, dan ketika sujud. Sebab ketika sujud memang kena tengok situ lah, tak boleh tengok kat belakang. Okey. Ketika rukuk bukan tengok situ. Ketika rukuk memang sunat tengok tempat sujud. Tapi maksud tempat sujud ketika rukuk, tengok tempat sujud maksudnya tengok lantai. Kerana sujud, kita boleh sujud dekat lantai mana-mana saja. Daripada depan kita boleh sujud. Kalau kita ambil sejadah tu, letak sejadah, kita boleh sujud. Dinamakan tempat sujud adalah depan, dekat bulu-bulu tu. Nama sujud lah. Kalau depan pada tu menegak lah kot. Dekat bulu tu dah nama sujud, tapi dah ke depan sangat. Tak kisahlah. Nama sujud, namanya tempat sujud, iaitu dekat bulu-bulu tu. Turun bawah balik, bawah sikit, tempat yang biasa kita sujud. Itu pun nama tempat sujud. Turun bawah lagi, nama tempat sujud juga. Sampai ke mana tempat sujud ni? Sampai ibu jari kaki tu, situ tempat sujud juga namanya. Cuma boleh buat. Orang gimnastik tak boleh buat. Boleh buat? Tak boleh. Tapi nama tempat sujud. Ni tempat sujud, ni kaki dia. Ni tempat sujud sampai tempat yang bulu-bulu. Kenapa saya cakap bulu? Sebab tak boleh lebih lagi. Kalau lebih dia jadi menegap. Okey. Itu nama tempat sujud. Okey. Tempat sujud semua namanya. Istilah dia panggil itu adalah tempat sujud. Cuma dekat depan kaki tu tak boleh sujud. Sebab kita tak boleh kekok macam tu. Tak boleh. Tapi di depan dekat bulu tu boleh. Depan pada bulu lagi tak boleh. Sebab kalau depan pada tu lagi, kita akan jadi macam ni terus. Okey, sekarang ketika berdiri, mana tempat sujud yang mana nak tengok? Sebab semua nama tempat sujud. Maknanya mana yang kita letak bedak dekat dahi, kita sujud yang putih tu. Yang itu nama tempat sujud yang dimaksudkan sunat tengok tempat sujud ketika berdiri, ketika i'tidal, ketika duduk, ketika sujud. Tapi ketika rukuk, maksud tempat sujud dia bukan di situ. Maksudnya lebih kurang, saya kata lebih kurang 1 jengkal daripada jari kaki. Ibu jari sejengkal. Lebih kurang ni. Bahasa yang lain, kepala tu straight, leher straight, kepala straight. Bila kepala straight, kat sini tengok bawah ni, situ. Jadi maknanya kaki dia, saya rasa kat sini kot. Kaki lebih kurang tak? Kaki dia kat sini. Dia tengok depan kaki tu lebih kurang sejengkal ke, lebih kurang macam tu ke, dekat depan tu. Tapi bukan dekat kaki. Kalau dekat kaki pendek sangat, badan kita panjang. Depan kaki, kaki tu maksud jari kaki kan, depan sikit. Tapi bukan depan sampai tempat sujud yang bedak tadi. Kalau depan sampai tempat sujud yang kena bedak tadi, kepala dia jadi macam ni, kura-kura. Sebab nak tengok sana. Habis tu kalau macam ni, macam mana nak tengok sana? Memang tak boleh pun. Dan memang bukan situ pun nak tengok. Tengok di bawah tu. Itu bukan tempat sujud. Sabar dulu. Salah faham tempat sujud. Salah faham maksud tempat sujud. Kerana tempat sujud yang mana boleh sujud, itu maksud tempat sujud. Mana boleh sujud? Dekat bulu-bulu. Kalau sejadah ada bulu-bulu, boleh sujud. Bawah lagi boleh. Sampai ke kaki pun boleh. Ibu jari kaki pun boleh. Jangan dekat atas kaki je. Kenapa orang tak buat? Sebab memang tak boleh buat. Badan je tak boleh buat. Jadi mana yang minimum boleh sujud? Minimum macam ni. Kat situ lah lebih kurang sejengkal. Betul tak? Tak saya tu try balik duduk ni. Paling dekat. Memang betul-betul sejengkal daripada jari kaki. Kat situ boleh letak. Situ nama tempat sujud. Yang mana ni? Ketika rukuk. Sebab tu dia kata sini, engkau ratakan belakang serta lehermu. Selesai. Sebab kalau tengok tempat sujud depan, automatik leher tak boleh sama. Leher akan jadi macam ni sikit. Okey? Maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu. Kepala tu jangan macam ni, jangan macam ni. Kalau macam ni, salah faham. Dia nak tengok tempat sujud yang tu, salah faham. Kalau macam ni, nak tengok apa? Tak tahu. Kaki aku ni apa? Nyakit apa tu? Yang kat tepi ni ada bau pun ni, nyakit. Nyakit cekang tepi tu. Apa habis lah. Dia tengok apa ni? Tengok apa? Tak, dia macam ni. Macam ni. Kepala dia macam ni. Cuma usaha buat, bila nak sembahyang, kadang-kadang dia lari, macam mana kan? Bukan kita boleh tengok ke atas.
Cuma usahalah buat. Bukan main sembahyang. Usaha dulu. Kami usaha dulu. Tapi kadang-kadang tak jadi pun. Lepas tu jadi juga kadang-kadang. Dia akan jadi juga. Sebab kita bukannya boleh tengok ke atas. Tapi kita boleh agak-agak usaha ke situ. Mana tahu dengan dia usaha 2-3 minggu, dia boleh mantap. Setiap kali sembahyang memang macam ni. Bagus. Maka dapat kesempurnaan rukuk. Allah. Okey, satu. Yang kedua, bahawa engkau hantarkan dua tapak tanganmu di atas dua lututmu. Ni apa ni? Rukuk. Yalah, atas dua, dan engkau jarangkan anak jarimu. Anak jari. Macam ni. Ni kepala lutut. Kepala lutut. Ni. Ni. Kepala lutut. Bukan macam ni. Bukan macam ni. Saja letak je, bukan. Dia pegang kepala lutut, lepas tu jarak. Ni ke bawah, semua ke bawah. Bahasa lain ni semua menghadap kiblat. Ni. Macam ni. Semua menghadap kiblat. Ni kesempurnaan. Bahawa jarak jangan macam ni. Kalau macam ni, habis. Tak ada sempurnalah rukuk. Bahawa engkau tomak ninahkan rukuk dan baca tasbih serta ta'zim dengan ketetapan. Jangan main rukuk kejap je. Biarlah ada tomak ninah. Kurang-kurang pun kadar subhanallah. Kurang-kurang tasbih bacalah subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali. Kurang-kurang. Cantiknya 3 kali. Ketika baca tu, ta'zimkanlah, besarkanlah Allah. Ta'zim tu besar, membesarkan Allah. Yang ketiga, banyak lagi ke? Tak boleh lah, kena stop lah. Ingatkan dah nak habis dah. Banyak lagi dah. Saya ada satu kelas lagi. Habis. Sujud akan datang. Sujud akan datang. Sejam. Sujud akan datang. Mana sujud? Sujudmu. Okey, muka surat 41. 3 perkara. Muka surat 14. Duduk atas tapak kaki. Ini kesempurnaan sujud. Adapun kesempurnaan sujud dan adapun kesempurnaan sujud. Okey. Wallahu alam. Tunggu dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.